Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan dokumentari ini dirakamkan adalah untuk mengupas dengan lebih lanjut isu kemiskinan bandar di Malaysia. Tahukah anda, negara Malaysia telah tergolong dalam negara D8 atau 8 negara membangun yang merupakan sebuah kumpulan negara yang membentuk satu Pakatan Pembangunan Ekonomi. Malaysia telah mendapat tempat ke-22 ekonomi paling berdaya saing di dunia dalam buku tahunan daya saing dunia WCY dengan meraih 82.54 mata. Namun begitu, isu kemiskinan bandar masih lagi terjadi di negara ini. Kemiskinan dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar. Kemiskinan mutlak menggunakan konsep pendapatan isi rumah sebagai kayu ukur garis kemiskinan sesebuah masyarakat. Kemiskinan relatif pula ialah ketidakseimbangan pendapatan sesuatu kumpulan dalam sesuatu masyarakat. Manakala kemiskinan tegar ialah mereka yang tidak mampu menampung keperluan asas minimum. Mengapa isu ini boleh terjadi? Faktor pertama berlakunya adalah disebabkan oleh perebutan peluang pekerjaan. Ramai penduduk berhijrah dari kawasan luar bandar untuk meningkatkan taraf kehidupan, namun ramai yang gagal dalam bersaing di bandar. Peluang ekonomi yang terhad dan sikap majikan yang suka mengupah pekerja asing telah menyebabkan pekerja tempatan tersisih dan hidup dalam kesempitan. Selain itu, nilai hartanah yang tinggi juga merupakan salah satu punca. Sebagai contoh, kebanyakan penduduk tidak mampu memiliki rumah di Pulau Pinang kerana harga yang teramat tinggi mencecah jutaan ringgit, manakala kadar sewa yang dikenakan juga sangat tinggi. Bukan itu sahaja, di Kuala Lumpur terdapat banyak kawasan setinggal yang dibina secara haram kerana kekangan kewangan. Dan lebih memalukan lagi, ada juga yang menjadi gelandangan di malam hari. Akhir sekali, golongan yang tinggal di bandar selalu terpinggir daripada bantuan kerajaan. Mereka dipandang tinggi kerana memiliki gaji yang besar. Hakikatnya, gaji yang mereka perolehi kadang-kala tidak cukup untuk menampung kos sara hidup yang tinggi. Hal ini kerana mereka terpaksa menanggung kos kediaman yang tinggi, kos bahan api, tol dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita akan melihat apakah solusi yang wajar dilakukan. Langkah pertama ialah dengan mengurangkan pekerja asing. Langkah ini akan terlaksana dengan jayanya jika semua pihak memainkan peranan masing-masing. Kerajaan perlu mengetatkan kawalan keluar masuk pekerja asing, manakala majikan pula perlu memberi peluang kepada pekerja tempatan, dan akhir sekali, rakyat Malaysia sendiri perlulah rajin berusaha dan tidak memilih pekerjaan. Seterusnya adalah dengan memberi bantuan subsidi keperluan asas. Kerajaan perlu meluaskan skop bantuan subsidi ini kepada golongan di bandar juga kerana masih terdapat ramai golongan B40, iaitu golongan berpendapatan rendah yang tinggal di bandar. Bantuan seperti ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang perlu ditanggung oleh ketua isi rumah. Akhir sekali, kerajaan perlu memperbanyakkan lagi pembinaan rumah kos rendah. Rumah-rumah mampu milik perlu dibina dengan lebih banyak lagi bagi membolehkan setiap keluarga mampu memiliki rumah sendiri. Rumah-rumah setinggan juga perlu dipantau dan ditempatkan semula di kawasan lebih selamat dan selesa bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Tadi kita sudah melihat video itu. Secara umumnya, kemiskinan ialah satu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat modern,
kemiskinan biasanya disamai dengan masalah kekurangan uang. Dengan lebih terperinci lagi, kemiskinan mempunyai dimensi seperti penggambaran situasi kekurangan bahan, keperluan asasi seperti kekurangan makanan, pakaian, dan kediaman. Penggambaran keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal ataupun daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan. Bukan saja itu, menurut kriteria Bank Dunia, kemiskinan itu ditakrifkan sebagai penghidupan dengan perbelanjaan kurang daripada $2 sehari. Manakala bagi mereka yang hidup dengan perbelanjaan kurang daripada $1 sehari, mereka dianggap menghadapi kemiskinan yang keterlaluan. Hello, nama saya Vanessa Jane Richard dan saya akan membentangkan kitaran kemiskinan. Fenomena kemiskinan dapat digambarkan dalam bentuk kitaran. Kitaran ini bermula apabila seseorang itu tidak mampu membuat sebarang simpanan untuk digunakan dalam pelaburan ekonomi seperti pendidikan dan juga pembelian alat-alat pengeluaran. Akibat daripada ketiadaan pelaburan ini, produktiviti orang itu akan menurun dan pendapatan juga turut menurun. Keadaan ini menyukar lagi orang yang berkenaan untuk membuat simpanan, maka proses ini akan berterusan sehingga ia berlanjutan ke generasi akan datang. Halo, nama saya Ena Erika dan hari ini saya akan membentangkan sebab musibah kemiskinan. Kemiskinan boleh berlaku atas kekurangan individu dan juga atas masalah sosioekonomi dalam suatu masyarakat. Sehubungan itu, sebab musibah kemiskinan boleh dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan juga dimensi masyarakat. Kekurangan individu yang tertentu boleh mencetuskan kemiskinan. Kelemahan individu ini biasanya kelemahan yang ketara dan boleh menyebabkan seseorang itu miskin, walaupun dia berada dalam suatu masyarakat yang penuh dengan peluang rezeki. Kelemahan individu ini adalah seperti tabiat berjudi. Tabiat berjudi adalah suatu amalan yang menyebabkan seseorang itu miskin. Ini adalah karena orang yang berjudi, khususnya mereka yang ketagihan berjudi, akan banyak kehilangan harta dalam aktiviti berjudi dan mereka seringnya hilang tumpuan dalam pekerjaan karena leka dalam perjudian. Yang kedua, ketagihan dada. Orang yang ketagihan dada sukar untuk melaksanakan suatu pekerjaan karena badan mereka lemah. Mereka juga akan banyak kehilangan harta dalam membeli dada. Kemiskinan yang dihadapi oleh mereka adalah berpanjangan karena ketagihan dada adalah suatu yang amat sukar untuk dilepaskan. Yang terakhir, masalah personality. Pada umumnya, personality bermasalah yang menyebabkan kemiskinan ialah sikap malas. Sikap malas itu dicerminkan dalam tingkah laku seperti suka berhayal, suka bercakap kosong, dan suka mengelak kerja. Orang yang malas adalah kekurangan produktiviti dan mereka akan hilang banyak peluang untuk mencari rezeki. Hai, saya Azman Ferrero Nagusto. Hari ini saya akan menerangkan tentang dimensi masyarakat. Dari dimensi ini, kemiskinan merupakan sesuatu yang terhasil daripada masalah sosial ekonomi yang wujud dalam sesuatu masyarakat dan bukanlah sesuatu yang diakibatkan oleh kelemahan individu itu sendiri. Antara sebab musabab kemiskinan yang berhubung dengan masalah masyarakat adalah seperti berikut. Yang pertama, konflik. Konflik seperti peperangan, rusuhan, dan sebagainya akan menyebabkan kegiatan ekonomi terbantut dan ia juga membinasakan infrastruktur yang penting untuk menjana kekayaan. Semua ini akan menyebabkan kemiskinan berlaku. Ketidakadilan sosial. Menurut teori Marxisme, dalam masyarakat yang mengamalkan ekonomi pasaran, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dalam masyarakat ini, harta cenderung untuk bertumpu kepada golongan yang terkaya, manakala orang yang miskin cenderung menjadi lebih miskin. Ini adalah karena dalam pasaran bebas, komoditi itu dijualkan kepada mereka yang mampu menawarkan harga yang lebih tinggi. Prinsip ini menyebabkan faktor pengeluargaan seperti tanah cenderung dimiliki oleh golongan terkaya karena mereka mempunyai kuasa pembelian lebih tinggi. Pemilikan faktor pengeluaran ini akan menyebabkan orang terkaya ini menjadi lebih kaya dan mereka akan membeli lebih banyak faktor pengeluaran dari pasaran bebas.
Proses ini akan berterusan sehingga golongan terkaya ini memonopolis segala faktor pengeluaran dan menyebabkan orang lain dalam masyarakat miskin karena tidak memiliki faktor pengeluaran. Tetapi teori ekonomi Marxisme sudah dibukti salah oleh ramai ahli ekonomi. Semua negara yang telah cuba mengikuti candangan Karl Marx gagal mengurangi kemiskinan ini. Kini, hampir ahli ekonomi dan ahli sejarah ekonomi cadangkan ekonomi bebas untuk mengurangkan kemiskinan kepada masyarakat ataupun manusia yang hidup di dunia ini. Thank you. Cara-cara mengatasi kemiskinan antaranya bantuan kepada golongan miskin. Memberi bantuan kepada golongan miskin merupakan satu cara yang baik untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam masyarakat. Namun begitu, cara seperti ini tidak dapat meninggikan beban golongan miskin kerana bantuan yang diberikan sama ada dari kerajaan, agensi, kebajikan atau berserangan hanya dapat bertahan dalam jangka masa yang pendek. Selain itu, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bermaksud penambahan barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran di sebuah negara. Pembangunan ekonomi merupakan satu cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tetapi ia harus disertai dengan perbagian pendapatan yang adil dalam masyarakat. Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa cadangan pembangunan ekonomi sebagai faktor yang paling penting dalam mengatasi kemiskinan. Dan akhir sekali, pembangunan masyarakat. Melalui program pembangunan masyarakat seperti projek 1 daerah 1 industri, 1 kampung 1 produk dan program usaha desa. Itu adalah cara-cara mengatasi kemiskinan. Thank you. Hai guys, nama saya Zulantana dan dalam video ini saya akan membentangkan tentang cara mengatasi masalah kemiskinan. Antara satu cara mengatasi masalah kemiskinan ialah pelengkapkan diri dengan kelulusan yang tinggi. Tidak dinafikan taraf pendidikan pada masa kini amat dipandang berat dalam masyarakat. Taraf pendidikan yang tinggi adalah salah satu langkah yang perlu diambil untuk menempatkan diri dalam sektor pekerjaan. Pendidikan adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mengubah status sosial yang lebih tinggi. Pendidikan sangat penting bagi menjamin seseorang itu mendapat pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi. Namun, persaingan yang tinggi bagi mendapatkan pekerjaan pada masa kini menjadikan golongan yang berpendidikan tinggi juga tidak terkecuali menjadi penganggur. Namun begitu, bagi seseorang yang berpendidikan, peluang untuk mendapatkan tempat dalam sektor pekerjaan, sama ada sektor kerajaan maupun sektor swasta, masih terbuka luas. Peluang untuk mencapai cita-cita juga masih ada walaupun persaingan amat sengit. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang cara mengatasi kemiskinan dari segi usaha individu. Seseorang boleh untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi, dan salah satu cara berkesan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang berkesan untuk mengatasi kemiskinan kerana dengan pendidikan yang tinggi, seseorang boleh keluar dari kepompong kemiskinan dengan mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin masa depan dan ekonomi yang lebih baik.